وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا بحكمتك وانشر علينا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam Ustaz Fakri bin Syahrani, merangkap pengurusi Tariah Masjid Al-Fatimah Kampung Sungai Pial, kemudian yang berbahagia Majar Mak Sabri bin Adnan JKK Kampung Sungai Pial, sebut. Yang berbahagia Encik Hafizul bin Ahmad Salim, penghulu Mukim Merbuk. Kemudian Haji Abdul Rani bin Salimin, mantan imam Masjid Sungai Pial ini. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan guru, para alim ulama, adik-adik, kakak-kakak, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilupakan juga pada malam ini kita bersama dengan dua orang ahli panel kita pada malam ini, yang mana tuan-tuan sudah kenal pada pandangan mata dan hati tuan-tuan, iaitu mereka yang sudah tidak asing lagi di tempat kita, iaitu Al-Fadil yang berhormat Ustaz Hanif bin Haji Ghazali, yang merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Dawai, dan ahli panel kita yang kedua pada malam ini yang berhormat Ustaz Muhammad Azam bin Abdul Samad, yang merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Limau. Jadi kalau nak diikutkan kenal tuan-tuan dengan ahli panel ni, tuan-tuan lebih kenal lah daripada saya. Saya 2-3 kali jumpa aja dengan ahli-ahli panel ni. Dengan Ustaz Hanif ni berapa kali ya jumpa. Dengan Ustaz Azam ada kot lebih sikit. Sebab apa? Sebab tempat kami sebelah kepala bukit sana tu raja banjir. Jadi selalu ada jumpa dengan Ustaz Azam ni. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah, bersyukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita diberi limpah kurnia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu, iaitu sambutan Ma'al Hijrah pada malam ini. Jadi terima kasih kita mengucapkan kepada barisan kepimpinan Masjid Fatimah ini kerana edahong pelaksana program sambutan Ma'al Hijrah pada malam ini, kerana mereka bertungkul lumus bagi menjayakan program sambutan Ma'al Hijrah semata-mata kerana nak memberi kepada anak-anak karya pada malam ini ilmu yang boleh memberikan keredaan kepada kita. Jadi tuan-tuan, munasabahnya tajuk kita pada malam ini iaitulah hijrah hakiki menuju redha ilahi. Jadi tuan-tuan, sebagaimana yang sebut di dalam surah Al-Baqarah, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang mana mereka itu berhijrah dan bersungguh-sungguh mereka itu berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka itu telah mendambakan dan mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saban tahun sambutan Ma'al Hijrah ini sentiasa disebut-sebut, sentiasa dianjurkan daripada baik di kampung kita, baik di negeri kita, bahkan di seluruh pelosok dunia. Apabila tiba bulan Muharram, sambutan Ma'al Hijrah ini sentiasa disambut. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Ma'al Hijrah ini adalah merupakan sambutan perayaan tahun baru dalam kalender Islam kita. Bahkan pada hari ini, pada tahun ini, kita sudah menjangkau 1444 Hijri, iaitu Nabi SAW telah meninggalkan kita lebih kurang 1400 tahun yang lalu. Tetapi sirah baginda, ilmu baginda, dakwah baginda kekal sehingga kini, bahkan sehingga akhirat nanti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saya tanya tuan-tuan pada malam ini, adakah tuan-tuan sudah berhijrah? Tuan-tuan sudah berhijrah ke tuan-tuan? Hijrah nak? Hijrah mai sini, alhamdulillah. Kan? Kalau tanya tu, kalau kata hijrah, saya nak tanya hijrah yang macam mana?
hijrah daripada rumah mai ke masjid. Itu hijrah. Tapi dalam konteks yang sebenar, saya tidak berhajat untuk bercakap panjang pada malam ini kerana sepatutnya tempat di sini ni saya bukanlah yang selayaknya untuk berada di sini. Yang selayaknya untuk berada di sini adalah orang lain. Tapi Tok Imam kata ustaz beda nak tanya aja. Jadi malam ni saya nak tanya. Tuan-tuan jangan tanya. Malam ni biar saya yang tanya, dan kalau boleh saya pun nak tanya tuan-tuan nanti. Jadi malam ni turn saya nak tanya ahli panel kita yang ada pada malam ni. Jadi untuk tidak melengahkan masa, pada pusingan yang pertama ini, maka sudilah saya untuk bertanya kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu yang berhormat Ustaz Hanif. Baik Ustaz, soalannya bunyi macam ni Ustaz. Apakah yang dimaksudkan dengan hijrah yang sebenarnya Ustaz? Dan apakah kepentingan hijrah itu sehingga menjadi asas kepada wujudnya kalender Islam ataupun takwim hijri itu Ustaz? Falyatafaddal mashkura. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang saya hormati Fadil Ustaz Suhairi selaku pengurusi forum kita pada malam ini, yang kita raikan yang berhormat Ustaz Ma'azam bin Abdul Samad, Ahli Dewan Undang Negeri Sungai Limau, yang dihormati Encik Hafizul selaku penghulu Mukim Merbuk, dihormati Meja Bersara Tuan Haji Sumat Sobri JPKK, yang berusaha Tuan Imam, para pegawai masjid, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana malam ni kita berkumpul untuk memperingati suatu peristiwa besar yang pernah berlaku kepada Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Besar tak besar apa yang berlaku ini, saban tahun kita duk peringat, kita duk sambut. Dan kalau kita tak buat forum malam ni pun, panggil siapa-siapa pun boleh cerita berkaitan dengan Ma'al Hijrah ni. Pasal tiap-tiap tahun duk dengar dalam khutbah, duk dengar dalam kuliah dan sebagainya. Berkaitan soalan tentang makna hijrah dan pentingnya hijrah sampai menjadi asas kepada takwim hijri. Hijrah seperti mana dalam kamus Dewan menyebut, ianya adalah perpindahan. Dan bila sebut istilah hijrah, ia khusus peristiwa yang berlaku di mana Nabi SAW berpindah daripada kota Mekah ke Yasrib, yang selepas itu dikenali sebagai kota Al-Madinah. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menyebut bahawa hijrah ada dua jenis, iaitu yang pertama zahir dan yang keduanya batin. Yang zahir ni ialah bagaimana kita menjaga agama kita, jaga diri, jaga agama daripada fitnah yang boleh merosakkan diri dan juga agama kita. Manakala hijrah batin ialah kita menjaga diri kita daripada mengikuti kehendak nafsu yang membawa kepada kebinasaan, kerosakan kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Imam Ibn Rabi, dinaqalkan pendapat Imam Ibn Arabi di dalam kitab Subul Salam, menyebut bahawa hijrah adalah perpindahan seseorang daripada negara kafir kepada negara Islam. Dan hijrah ini mengikut apa yang disebutkan oleh alim ulama, dia berlaku berterusan sampailah kiamat. Makna umum kepada hijrah ni akan berlaku sampai bila-bila, kerana berdasarkan Nabi SAW bersabda, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyah. Tidak ada lagi hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah, yang adanya adalah jihad dan juga niat. Maka hijrah kita umat Nabi Muhammad SAW
adalah perpindahan kita, sama ada daripada satu tempat ke satu tempat yang lebih baik daripada yang kita ada sekarang, ataupun daripada satu sikap kepada sikap yang lebih positif, daripada satu bentuk pemikiran kepada satu bentuk pemikiran yang selari dengan kehendak agama. Ini bentuk hijrah yang tidak akan berakhir sampai bila-bila. Pentingnya hijrah, bagaimana Nabi SAW menghadapi ujian dalam dakwah baginda selama 13 tahun di kota Mekah. Banyak ulama membicarakan, ada yang menyatakan, tuan-tuan muslimin muslimat, 13 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah, hanya yang beriman ni sekitar 300 orang. Paling banyak yang pernah saya jumpa, ada yang menyatakan bahawa sekitar 600 orang saja yang beriman dengan dakwah Nabi sepanjang 13 tahun. Nabi SAW dengan para sahabat menghadapi ujian, bagaimana mereka dibaikot selama 3 tahun. Mereka dizalimi sampai dah peringkat zalim pun tak berkesan. Nabi tetap istiqamah menunaikan tanggungjawab baginda sebagai utusan Allah Ta'ala. Mereka ubah strategi dengan pujuk raju, tawaran, sampai ke peringkat ditawarkan untuk menjadi raja di kota Mekah. Nabi SAW tetap menolaknya. Kerana apa? Kerana Islam bukan sekadar ibadah. Perlu kita fahami bahawa Nabi, kalau Nabi dan sahabat nak beribadat sembahyang di depan Kaabah, boleh, tak ada masalah. Kalau nak buat umrah ke haji seperti mana orang Mekah dok buat, orang Arab dok mai buat haji dan umrah di Mekah, boleh buat, tak ada masalah. Nak puasa bulan Ramadan ke. Tapi Islam bukan sekadar ibadat semata-mata. Islam seperti mana yang kita lihat lepas pergi hijrah ke Madinah, kita akan melihat fasa yang kedua, bagaimana ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi adalah ayat-ayat yang disebut dengan ayat Madaniyah, iaitu ayat yang sudah pun memperkatakan tentang hukum hakam, tentang pemerintahan, tentang politik, tentang ekonomi, tentang hubungan dengan bukan Islam dalam ataupun di luar negeri. Di kota Mekah, ayat-ayat Makkiyah tidak membicarakan ayat itu, tidak membicarakan persoalan berkaitan dengan apa yang dibicarakan di waktu di Madinah. Muslimin muslimat mati sekalian, 13 tahun itu berbagai cabaran yang dihadapi, dan kita tak boleh nak bayangkan bagaimana kesabaran Nabi dan para sahabat menghadapi ujian dalam 13 tahun itu. Muslimin muslimat, daripada peristiwa hijrah ini dibuktikan bahawa Allah yang telah menjanjikan kemenangan untuk Nabi dan memelihara Nabi membukti dan menunaikan janjinya bila Nabi SAW berjaya keluar dan hijrah ke Madinah dalam keadaan yang selamat. Kita buka kitab-kitab sirah, kita baca bagaimana pada 26 Safar tahun ke-14 kenabian Nabi, disebutkan bersamaan 16 September tahun 622 Masihi, orang-orang Mekah, pemimpin Mekah ketika itu seramai 13 orang, termasuklah Abu Jahal, Abu Sufyan dan yang lain-lain, berkumpul di Darun Nadwah, parlimen mereka dekat dengan Kaabah, nak bincang dan buat satu keputusan penting tentang Nabi Muhammad, apa yang patut dibuat, halangan tak boleh berkesan dah terhadap dakwah baginda, tawaran ditolak oleh Nabi Muhammad. Akhirnya mereka berkumpul. Bila mereka nak mula mesyuarat, didatangi oleh seorang tua yang mereka tak kenal, yang sebenarnya adalah iblis. Bila ditanya, orang tua tu kata dia mai daripada Najat, dan dia dengar kata pemimpin Mekah nak berkumpul, nak bincang tentang Nabi Muhammad, jadi dia mai nak turut serta. Kok dia boleh bagi pandangan dan cadangan dalam mesyuarat tersebut. Mereka pun benar untuk dia sertai pertemuan tersebut. Disebutkan di dalam kitab-kitab sirah, orang pertama yang bersuara mencadangkan tindakan terhadap Nabi adalah bernama Abu Aswad. Dia kata, kita tangkap dan kita buang negeri terhadap Muhammad itu. Tuan-tuan, orang tua yang sebenarnya iblis kata, mana boleh macam tu? Hampa bukan tak tahu Muhammad tu pandai cakap, kalam dia manis, sedap didengar. Kalau lempak pergi duduk negeri lain, dia dakwah di negeri lain, pakat jadi pengikut dia habis, main serang negeri ni, apa nak jadi? Maka ditolak cadangan yang pertama ini. Bersuara pula Abul Bakhtari.
Dia cadang supaya Nabi Muhammad ditangkap dan dipenjarakan. Penjara daripada dulu dah ada dah. Tuan-tuan, orang tua yang juga iblis tu sebenarnya juga menolak cadangan kedua dia dengan alasan dia kata tentu pengikut Muhammad yang ramai tu akan bongkar ataupun runtuhkan, buka penjara tu untuk menyelamatkan Muhammad. Tak dia kerja kita. Cadangan ketiga mai daripada Abu Jahal. Tuan-tuan, cadangan ialah dengan memilih pemuda yang gagah perkasa daripada kabilah-kabilah yang ada di Mekah, diberikan setiap wakil kabilah tu dengan sepedang yang tajam, dan mereka akan bunuh serentak terhadap Nabi Muhammad, yang menyebabkan Bani Abdul Manaf tak boleh nak tuntut bela. Kalau Bani Abdul Manaf keluarga Nabi nak tuntut bela, nak tuntut darah Nabi, mereka terpaksa berperang dengan sebelah kabilah. Mana mungkin mampu untuk berperang dengan sebelah kabilah banding dengan mereka satu kabilah saja. Cadangan ini dipersetujui oleh semua orang, termasuklah orang tua daripada Najat itu. Kita maklumi ringkas cerita bagaimana Nabi dikepung, rumah Nabi dikepung, dan Nabi telah mengarahkan Sayyidina Ali untuk tidur di katil baginda dengan jaminan bahawa tidak akan apa-apa berlaku. Tuan-tuan, Sayyidina Ali anak muda yang berusia 23 tahun ketika itu, tanpa tuan-tuan persoal apa yang Nabi perintahkan kepada dia, dia pergi tidur. Dan Allah Ta'ala, seperti mana saya sering sebut dalam kuliah saya di masjid ni, melalui kitab sirah, Nabi-Nabi, termasuklah Nabi Muhammad, mereka tuan-tuan, para Nabi ni tak boleh buat sebarang tindakan melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita baca kisah Nabi Musa. Pasal apa? Orang Bani Israel duk tanya, awak tak katok lagi laut? Awak tak guna tongkat lagi? Pasal apa? Allah tak arahkan lagi. Kalau ikut dasarkan orang Bani Israel, Nabi Musa katok laut terbelah 12 lorong, pernah 12 kabilah Bani Israel. Mereka duduk sebarang laut. Fir'aun baru sampai tepi laut belah ni, pikir dia, tak dan nak ligan, patah balik tak jadi peristiwa tenggelam tu tuan-tuan. Allah Ta'ala atur. Bila mana dah dekat dah, bagaimana Bani Israel yang disebutkan oleh Imam Ibn Katsir 670,000 orang, tengok debu daripada tentera 1.6 juta tentera Fir'aun naik tinggi dah, nak menunjukkan kata dekat. Bila dah dekat, barulah Allah izin dan arahkan Nabi Musa untuk pukul laut dengan tongkat yang menjadi mukjizat baginda. Pukul laut terbelah, sampai tengah laut, Fir'aun sampai di tepi laut ni. Dia fikir dan lagi ligan. Kalau duk seberang dah, dia fikir tak dan, patah balik aja. Tuan-tuan, Allah atur. Begitulah Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad, tuan-tuan, tidak berhijrah, tak cabut awal seperti mana pemimpin-pemimpin dunia dulu sampai sekarang? Bila berlaku apa-apa dalam negara, pemimpinlah yang cabut tu awal. Tapi Nabi Muhammad tunjuk kepimpinan. Dia, tuan-tuan, baginda duduk dan menetap lagi di kota Mekah. Kenapa? Kerana Allah tunggu arahan daripada Allah. Baginda tak boleh buat pandai-pandai. Allah suruh Nabi keluar waktu bila? Waktu rumah tengah kepung. Tuan-tuan, nak tunjuk bagaimana Nabi, tuan-tuan, Allah pelihara. Nabi keluar waktu rumah tengah kepung. Sebelah orang kepung. Rumah Nabi besar mana, tuan-tuan? Sebelah orang tu mana? Memang tak lepas punya Kalau nak lari ke belakang pun tak mungkin. Allah suruh keluar waktu tu. Orang Mekah, tuan-tuan, mereka nak terapa masuk, mengikut cerita, tuan-tuan, mereka jaga adab orang Mekah. Walaupun jahiliah, mereka tak boleh masuk rumah seorang tanpa izin. Lebih-lebih lagi nak jaga maruah orang perempuan yang ada dalam rumah Nabi. Tuan-tuan, Nabi keluar dalam keadaan hebat, dalam keadaan berani. Walaupun mereka tu dilenakan oleh Allah Ta'ala, Nabi keluar berdepan dengan tiap-tiap orang yang kepung rumah baginda. Sebelah orang tu, baginda buat apa? Tabuk pasir atas kepala. Aku keluar, aku berdepan dengan hampa, bukan kok lubang tikui aku lari ke belakang. Tak, aku berdepan dengan hampa. Ni Nabi, tuan-tuan, dengan penuh keberanian baginda keluar, dan baginda tanpa berkasut. Tuan-tuan, pertama Nabi pergi rumah Sayyidina Abu Bakar, lepas tu pergi ke Gua Sur, 5 batu ke selatan tanpa pakai kasut. Tuan-tuan, peristiwa ni penuh strategi, memperlihatkan bagaimana Islam, tuan-tuan, bukan sekadar ibadat, tapi Islam juga ada di dalamnya berkaitan dengan ekonomi. Pindah pergi ke Madinah, tuan-tuan, Nabi buat apa? Nabi pergi pacak satu di tongkat baginda berisytiar, ni market orang Islam.
Ketika tu ekonomi Madinah dikuasai oleh orang Yahudi. Nabi umum ni market kita untuk bersaing tuan-tuan dengan orang Yahudi. Tuan-tuan, orang Islam mesti kuasai ekonomi. Tambah ni tanah air kita. Dan Nabi SAW nak tunjuk ni peristiwa hijrah bahawa Islam ni juga mementingkan pemerintahan. Tak cukup Islam hanya di sudut ibadat. Islam juga kena ambil tahu berkaitan dengan pemerintahan, dan pemerintahan perlu ada di tangan orang Islam supaya aspek lain kehidupan, tuntutan lain dalam kehidupan dapat untuk dilaksana dan ditunaikan. Muslimin muslimat mati sekalian, jadi peristiwa hijrah ni juga tuan-tuan bila berlaku, apa jadi? Bila Nabi hijrah, tuan-tuan, berlakulah, muncullah kumpulan yang tak pernah ada di Mekah. Apa dia? Puak munafik. Tak ada, kita baca dalam sejarah waktu duduk di Mekah 13 tahun berdakwah, puak munafik seorang pun tak ada. Bila pergi ke Madinah, muncul turis puak munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni dendam kat Nabi, taram kat Nabi pasal apa? Kalau Nabi tak hijrah, dia dah pun confirm akan jadi raja kepada Aus dan Khazraj. Dia punya mahkota dah ditempa dah. Tuan-tuan, tunggu nak tabal je lagi. Pasal orang Aus dan Khazraj ni berperang, bermusuh lama tuan-tuan. Mereka sepakat untuk lantik Abdullah bin Ubay jadi pemimpin. Tiba-tiba Nabi hijrah, dia geram, dia dendam kat Nabi. Tetapi dia terpaksa masuk Islam cara berpura-pura. Kalau tidak, dia tak boleh cari makan, dia tak boleh nak hidup dengan masyarakat. Dia berpura-pura, tapi dia mengkhianati Nabi di belakang tuan-tuan. Jadi bila Nabi hijrah, maka cukuplah syarat untuk buat sebuah negara. Tuan-tuan, dalam Islam nak buat sebuah negara, nak tubuh sebuah kerajaan, mesti ada 5 syarat. Pertama, mesti ada tanah. Tuan-tuan, mesti ada tanah. Kok orang Sungai Pergi tengah laut, ni negara aku, mana tanah? Mesti ada tanah. Negara tu mesti ada tanah. Yang kedua, mesti ada rakyat. Tanah di Madinah, rakyat di Madinah yang jemput Nabi. Tuan-tuan, Nabi bukan pelarian. Nabi dijemput oleh orang Madinah untuk jadi pemimpin mereka supaya krisis dan pemusuhan yang berlaku selama ratusan tahun itu dapat ditamatkan. Ketiga syarat untuk buat negara ialah mesti ada pemimpin, dan orang Madinah sepakat untuk lantik Nabi jadi pemimpin. Yang keempat, tuan-tuan, mesti ada perlembagaan. Tuan-tuan, perlembagaan Al-Quran yang Nabi bawa, yang Nabi masih terima daripada ayat-ayat yang turun. Dan yang terakhir, mesti ada kedaulatan negara itu, dan apa yang berlaku memang diakui tuan-tuan Madinah sebagai sebuah negara bila Rom dan juga Parsi menerima wakil daripada Nabi SAW. Muslimin muslimat yang terakhir, penting dan jadi asas kepada takwim. Pasal apa jadi asas, batu asas kepada pembentukan takwim hijri di zaman Sayyidina Umar? Sayyidina Umar tuan-tuan hantar surat mengikut satu riwayat yang terkenalnya. Sayyidina Abu Musa Asy'ari tuan-tuan jadi gubernur di kota Basrah. Dia dapat surat daripada Sayyidina Umar untuk buat satu arahan tindakan, dan arahan itu perlu dilaksanakan. Perintah itu perlu dilaksanakan pada bulan Sya'ban. Sayyidina Abu Musa Asy'ari tertanya-tanya, Sya'ban mana ni? Hak lepas dah nak mai? Pasal dulu tak ada tuan-tuan. Tahun tak ada lagi. Orang Arab jahiliah guna tahun kalender tahun gajah. Mereka tumpang hak Parsi, mereka tumpang hak yang Rom tuan-tuan. Tak ada takwim mereka. Jadi Sayyidina Umar kumpul para sahabat. Itu satu riwayat. Riwayat kedua, ada seorang lelaki mai jumpa juga dengan Sayyidina Umar selaku Amirul Mukminin. Saya ni ada hutang dengan kawan. Ni surat perjanjian kami. Tapi tarikh bayar hutang ni tak ada tahun. Kan, kalau tak ada tahun, bila tak selesai tuan-tuan. Kan? Habaq bulan Sya'ban, tahun bila? Kan, 10 tahun lagi kot, bila nak selesai? Jadi Sayyidina Umar panggil sahabat-sahabat, bincang. Ada sahabat cadang supaya asas kepada takwim yang nak buat ni ambil daripada tarikh kelahiran Nabi. Ada yang cadang ambil tahun kelahiran kerasulan Nabi baginda jadi rasul. Ada yang cadang supaya diambil peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ada yang mencadang supaya peristiwa hijrah Nabi ke Madinah sebagai asas. Maka Sayyidina Umar dengan sahabat-sahabat seperti Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Osman, tuan-tuan, mereka lebih cenderung dengan pendapat supaya peristiwa hijrah dijadikan asas, dan alhamdulillah diterima kekal sampai hari ini tuan-tuan. Muslimin muslimat mati sekalian,
kalau kita gunalah takwim hijri dalam pentadbiran tuan-tuan, bayar gaji ikut hijri, untung tuan-tuan. Pasal beza 11 hari, 10 atau 11 hari. Tuan-tuan, tahun kalender hijri ni 355 ataupun 356 hari saja. Kalau takwim masih, kalender masih 365 ataupun 360 hari. Dia lebih banyak banyak lebih 11 lebih kurang hari yang lebih masih ini. Tapi kita kalau sebut hijri celaru terus bulan berapa awak tahu ni kan, beza dengan orang yang menghayati bulan hijrah. Itulah tuan-tuan yang boleh untuk saya kongsikan berkaitan pentingnya peristiwa hijrah sehingga akan menjadi asas kepada takwim hijri di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan jaza diucapkan kepada yang berhormat Ustaz Hanif bin Haji Ghazali di atas ulasan yang panjang lebar di atas soalan yang saya kemukakan tadi. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau apa yang diulaskan oleh Ustaz Hanif tadi, iaitu bagaimana takwim tertubuhnya ataupun wujudnya takwim hijri sebagaimana yang dibentuk pada zaman Sayyidina Umar. Jadi saya terbaca satu artikel yang berkaitan dengan takwim hijri dan takwim Masihi ini. Sebenarnya takwim hijri ini adalah terlebih baik daripada takwim Masihi, kerana walaupun takwim Masihi sudah wujud pada ketika itu 600 tahun yang lalu, tapi pada satu ketika berlaku kesilapan dalam penetapan takwim Masihi ini, iaitu mereka menetapkan pada sekian-sekian tarikh berlakunya musim salji. Tiba-tiba mai tarikh tersebut salji tak turun time tu. Lalu mereka fikir apa sudah jadi dengan takwim kita ni. Lalu mereka memanggil pakar-pakar astronomi daripada kalangan-kalangan mereka ni kaji semula untuk mereka memperbetulkan takwim Masihi ini. Sebab itulah hari ini wujudnya tahun lompat. Sebab apa? Hasil daripada kajian mereka. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada pentakrifan yang telah disebutkan oleh yang berhormat Ustaz tadi, maka pentakrifan hijrah itu berbagai-bagai pendapat. Jadi suka saya nak sebutkan di sini seperti apa yang seperti Ustaz sebutkan tadi, hijrah itu bukan berbentuk hijrah fizikal semata-mata, kerana Nabi SAW bersabda, la hijrah ba'dal fathi walakin jihad wa niyat. Tidak berlaku lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah, tetapi hanya yang ada jihad dan niat. Tetapi hijrah, jihad dan niat itu adalah merupakan satu penghijrahan jiwa kita, iaitu penghijrahan jiwa kita. Penghijrahan jiwa ni yang macam mana? Daripada jiwa yang kosong dengan ilmu kepada jiwa yang penuh dengan ilmu, daripada jiwa yang kosong dengan ibadah kepada jiwa yang penuh dengan ibadah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 100, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah, nescaya ia akan mendapati di atas muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Muslimin dan muslimat sekalian, kalau kita melihat peristiwa hijrah ini, iaitu golongan muhajirin, mereka berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Betapa mereka berhijrah ini, mereka diuji dengan berbagai-bagai cabaran dan dugaan, tetapi jiwa mereka tetap nak berhijrah. Kerana apa? Kerana barangkali di sebalik peristiwa hijrah itu ada rahsia, ada hikmahnya. Kita singkap kepada satu kisah yang berlaku kepada para sahabat dalam peristiwa hijrah ini, iaitulah yang berlaku kepada kisah Ummu Salamah. Ambil masa sikit Ustaz, nak lagi kita tanya Ustaz.
Ummu Salamah ni sepasang suami isteri dengan Abu Salamah. Mereka mempunyai seorang anak kecil. Mereka ini ingin berhijrah ke Madinah. Mereka menyiapkan kelengkapan dan menunggang seekor unta. Tetapi apabila permulaan mereka nak berhijrah, tiba-tiba datang ahli keluarga daripada Ummu Salamah, tangkap, pegang. Lalu mereka bawa Ummu Salamah pulang ke tempat mereka. Dan anak kecil itu tiba-tiba datang pula daripada keluarga Abu Salamah. Mereka ambil anak kecil itu, mereka bawa pulang kepada pihak keluarga mereka. Jadi Ummu Salamah, anak kecil mereka dan Abu Salamah ini terpisah. Dan Abu Salamah pada ketika itu dapat meloloskan diri, maka dia berhijrah sampailah ke Madinah bertemu dengan Rasulullah. Jadi Ummu Salamah ni kerana kesabaran dan kesungguhannya untuk berhijrah, lalu setiap hari dia pergi ke satu tempat, dia menangis teresak-esak kerana terkenangkan beliau yang tidak dapat berhijrah pada ketika itu. Lalu sepupu dia tengok bersimpati, sedih sangat, sampai tiap-tiap hari duduk menangis. Lalu sepupu dia ni pun katalah, Kak Pop Nakan, dia kata, lepaskanlah Ummu Salamah ini untuk pergi bertemu dengan kekasih hatinya. Lalu dipulangkan anak kecil itu kepada Ummu Salamah, dan Ummu Salamah dengan anak kecil itu menunggang seekor unta, mengharungi liku-liku perjalanan, meredah padang pasir, di bawah panah terik mentari, hanya semata-mata untuk berjumpa dengan kekasihnya Abu Salamah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, daripada peristiwa ini kita melihat banyak lagi peristiwa-peristiwa sahabat yang lain. Maka barangkali mereka melihat dalam peristiwa hijrah ini adalah merupakan ada hikmah ataupun rahsia-rahsia yang tersirat ataupun tersurat di sebalik peristiwa hijrah ini. Jadi untuk soalan itu saya kemukakan kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu yang berhormat Ustaz Muhammad Azam, iaitu soalannya, Ustaz, apakah hikmah yang tersirat di sebalik peristiwa hijrah, dan dalam peristiwa hijrah itu pula bagaimana kita nak relatekan ataupun kita nak kaitkan dengan tajuk forum kita pada hari ini, iaitu hijrah yang hakiki dapat menuju redha ilahi. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul alim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Dan apabila musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, membuat perancangan untuk menghalang dan menahan kamu, membunuh kamu, atau mengeluarkan kamu daripada tanah air. Ini tadi Sa'anif dah cerita bagaimana mesyuarat Quraisy di Darun Nadwah untuk mengambil kata putih tindakan yang mereka akan ambil kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yamkuruna wa yamkurullah
Mereka merancang, Allah juga ada perancangannya. Wallahu khairul makirin. Allah lah sebaik-baik perancang. Terima kasih kepada pengerusi Al-Fadil Ustaz Suhairi Syafi'i yang saya kasihi, lagi saya hormati, yang berhormat Al-Fadil Ustaz Hanif bin Haji Ghazali, Ahli Dewan Undangan Negeri dan Tanjung Dawai, dikasihi Tuan Imam dan seluruh jawatan kuasa masjid, penghulu, pengurusi dan jawatan kuasa JPKK Sungai Pai, tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah, tetamu Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah untuk berada dalam majlis yang moga-moga beroleh hidayah dan keberkatan untuk kita semua. Saya bila Ustaz Hanif telefon, kita nak tolak payahlah. Ustaz Hanif ni naqib kami di Mesir, kira guru kita lah. Jadi bila nak bergandingan dengan tok guru kita ni, kita rasa seriau juga. Walau bagaimanapun, sebagai memenuhi jemputan dan untuk perkongsian kita bersama pada malam ini, untuk kita membicarakan tentang kisah yang berlaku kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Nabi akhir zaman, kekasih Allah, peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti daripada peristiwa hijrah yang kita baca, daripada peristiwa hijrah yang kita dengar, daripada peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati banyak iktibar untuk kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan panduan dalam hidup kita. Ya, peristiwa ini telah berlaku lama. Kita tak pernah tengok peristiwa ini berlaku, tetapi dalam sejarah dinukilkan secara terperinci kisah-kisah yang berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarah Nabi diceritakan secara terperinci. Waktu bila keluar dengan siapa, sebelum tu buat apa, pada nak keluar tu ada apa, siapa nak ganti tempat tidur Nabi, semua diceritakan secara terperinci. Kisah ini bukan hanya hijrah, bahkan kisah-kisah yang lain, supaya kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat mengambil iktibar dalam kehidupan kita. Tadi juga pengurusi kaitkan tentang tajuk yang kita bincangkan pada malam ini, tajuk hijrah hakiki menuju redha ilahi, menuju redha ilahi. Hadis yang diulang oleh yang berhormat Ustaz Hanif, la hijrata ba'dal fathi walakinnal jihad wan niyah. Bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga akhir zaman, hijrah mereka adalah dengan melaksanakan apa yang Allah perintah, iaitu jihad dan juga niat. Kalau kita baca kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari ke, Sahih Muslim ke,
Sunan Abi Daud dan lain-lain. Kebiasaannya susunan hadis-hadis Nabi ini yang letak di mula, tuan-tuan, kita buka bab mula adalah hadis innamal a'malu binniyat. Tajuk tu, hadis duk mula. Sesungguhnya setiap amalan itu diterima oleh Allah ataupun tak bergantung pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan bagi setiap orang adalah apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul, maka itulah yang dia akan perolehi Allah dan Rasul, redha Allah daripada hijrah yang dilaksanakan. Dan barang siapa yang hijrahnya kerana dunia, awim ra'atin yang kihuha, sebab ada juga yang hijrah kerana dunia ataupun kerana ikut perempuan hak dia berkenan tu hijrah, dia pun ikut sekali. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia akan dapat apa yang dia niat, tapi bukan redha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang perlu kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita sentiasa memperbaharui, memperbetulkan segala niat yang kita buat sepanjang kita hidup dan sepanjang kehidupan kita ini. Amalan-amalan yang kita buat, pastikan kita buat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap apa sahaja yang kita buat. Selalu saya ambil contoh yang biasanya kadang-kadang kita tak anggap ia sebagai ibadat dalam hidup kita. Kerja buat kita. Kita nampak sahabat-sahabat hijrah ni betul. Hijrah ni, lepas hijrah pasal apa? Kerana hijrah tu perintah Allah. Hijrah nak menyelamatkan akidah. Hijrah kerana nak memperkuatkan Islam di bumi Madinah. Dan selepas itu Islam akan berkembang. Kita nampak, oh, ni tujuan ni betul. Maka hijrah mereka itu, perjalanan mereka itu, semuanya menuju redha Allah. Perjalanan mereka itu merupakan ibadah. Tentuan dalam kehidupan kita, kita nak pastikan niat kita dalam melaksanakan setiap amalan, pastikan niat kita itu niat yang betul. Barulah amalan kita itu akan dikira sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, kadang-kadang orang tak anggap yang kerja buat kita tiap-tiap hari ni, dia kata kita ni hak ibadahnya semayang, puasa, zakat, haji, sedekah, baca Quran dalam ruang ibadah yang sempit yang kita faham. Tapi sebenarnya semua yang kita buat ada asas ia merupakan perintah daripada Allah, maka usahalah untuk kita niat melaksanakan pekerjaan tersebut kerana Allah, ia akan dikira ibadah. Sebagai contoh, kerja. Tiap-tiap hari kalau kita kerja pejabat, kita keluar pukul 7 sebelum sampai pejabat, sebelum pukul 8. Daripada 8 sampai pukul 5 kita bekerja. Lepas tu kita balik rumah. Kita yang kerja bendang, kerja bendang, ada yang keluar awal, ada yang keluar lewat sikit.
Ada pergi melawat saja, ada yang pergi start pada menabur, ada yang upah orang. Upah pun dia kena pergi turut orang juga. Nelayan, kalau duduk sini cari nera nipah, semua tu apa saja pekerjaan kita sebenarnya tuan-tuan, hak kita buat tu apa niat kita. Kalau kita tanya niat kita, oh ustaz, saya ni pergi kerja ni sebab cari makan, kan biasa kita jawab itu kan. Kalau tak keluar kerja tak makan, tak ada miss tak masuk. Kita ada isteri, kita ada anak. Sebab tu tuan-tuan, kalau setakat kita kerja cari makan, kita dapat tu je lah. Setakat boleh setiap bulan, oh ada duit, boleh bagi makan. Tapi sebenarnya pekerjaan kita itu merupakan perintah Allah. Allah perintah untuk kita kerja kasbul halal. Maka kalau kita niat bukan setakat kerja untuk cari makan, tapi kerja kerana melaksanakan perintah Allah, nak cari redha Allah, kita akan buat kerja secara bersungguh-sungguh. Pasal apa? Inilah ibadah kita. Kita akan buat sungguh-sungguh sebab kita buat tu perintah Allah. Perintah Allah semua kita anggap ibadah. Kita buat kerja tak curi tulang. Kalau orang yang diberikan amanah, macam kami, orang kata orang politik, orang kata pemimpin, kan, kata orang politik ini, kalau pemimpin dia buat kerja kerana melaksana perintah Allah, mana mungkin orang yang buat kerana Allah dia akan rasuah. Ni sedang beribadah ni, sedang beribadah, tiba-tiba sedang beribadah buat maksiat. Mana mungkin orang, kita katalah kalau polis, dia sedang melaksanakan tugas dia itu merupakan ibadah dia kepada Allah, mana mungkin dia akan buat benda-benda yang tak elok. Ini yang akan zahir daripada niat yang baik dalam kita melaksanakan sesuatu, melaksanakan kerana perintah Allah. Bukan saja manfaat dunia kita akan dapat, tapi kita akan sentiasa melaksanakan dengan niat yang betul untuk menuju mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang dilaksanakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Kalau kita tengok, kita baca tentang hijrah Nabi, sahabat-sahabat yang ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka berkorban meninggalkan kampung halaman. Tuan, nak tinggal kampung halaman yang tak tahu boleh balik ke tak pada masa depan. Tinggal Mekah waktu tu bukan tahu kata nak boleh balik ke tak. Tinggal. Kerana apa? Kerana ini perintah Allah untuk hijrah. Allah perintah untuk hijrah. Berhijrah kerana Allah, meninggalkan tanah air kerana Allah. Bukan hanya tinggal tanah air, tinggal habis harta benda. Kita pun duk fikir, kita hak ada rumah kita lah ni, kalau orang suruh pindah, ada rumah ya, kan, harta tak tahulah banyak mana. Orang kata hang kena nak tinggal, kena tinggal semua. Kita baca beberapa orang sahabat baginda Rasulullah, antaranya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ni dia orang Rom, bukan orang Arab. Sebab tu ada Ar-Rumi. Dia mai ke Mekah sebab dia baca daripada kitab-kitab lama, Kristian akan lahir Nabi di Jaziratul Arab. Dia mai, dia berniaga, dia himpun harta, seorang yang kaya. Kemudian bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengaku menjadi Nabi dan Rasul, dia tengok ciri-ciri itu, dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
bila dia nak hijrah, dia ditahan oleh Quraisy. Dia ditahan, dia nak bawa harta-harta dia. Boleh bawa harta lah. Quraisy kata, wahai Suhaib, kamu mai dulu ke Mekah selai sepinggang. Kamu ambil manfaat daripada bumi kami, berurusan dengan kami. Maka pada waktu hari ini kamu nak ikut Muhammad, kamu kena tinggal harta-harta kamu. Tinggal harta. Dia tinggal. Hijrah. Mus'ab bin Umair, seorang anak muda yang asalnya kaya raya, diasuh, dididik dalam keluarga yang kaya, tapi bila hijrah ke Madinatul Munawwarah, Mus'ab yang wafat, syahid dalam peperangan Uhud. Sahabat-sahabat nak ambil kain yang ada pada dia, tutup muka nampak kaki, tutup kaki nampak muka. Mus'ab bin Umair kaya. Sayyidina Osman yang dikenali sebagai saudagar yang kaya ketika Islam, bahkan di Mekah pun saudagar juga. Tapi bila nak pergi ke Mekah, nak pergi ke hijrah, tinggal semua. Bila mai hijrah ke Madinatul Munawwarah, dia tanya, ada sahabat yang dipersaudarakan dengan dia, tunjukkan kepadaku mana pasar. Daripada situ Sayyidina Osman berniaga, untung, sehinggalah menjadi seorang saudagar besar. Dan daripada kekayaan yang dia ada, infak, sumbangan untuk perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengorbanan mereka, korban, bukan hanya yang korban di kalangan muhajirin, tapi ansar, sahabat ansar juga tuan-tuan berkorban. Korban apa? Nak menerima orang lain dalam tanah air mereka, yang akan berkongsi ekonomi dengan mereka, yang akan dipanggil awal berkongsi rumah dengan mereka. Sehingga ada di kalangan sahabat ansar yang menawarkan kepada sahabat muhajirin, saya ada banyak isteri, pilihlah nak yang mana satu. Pengorbanan para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua buat ini, rasa tenang korban ini, kerana mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana niat yang betul apa yang mereka buat adalah untuk mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sidang hadirin tetamu Allah yang dimuliakan, inilah yang perlu ada kepada kita dalam kita melaksanakan kehidupan kita pada hari ini, untuk kita rasa tenang, kita rasa bahagia, kita rasa sederhana, redha dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, adalah dengan kita memastikan bahawa segala yang kita buat ini, pastikan niat kita betul. Yang kita buat di dunia ini adalah untuk menghimpun sebanyak mungkin amal saleh. Bukan nak himpun harta. Boleh himpun harta, boleh. Nah, bukan kata Islam tak bagi himpun harta. Kalau tak bagi, tak betul. Pasal Sayyidina Osman, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, kita baca sejarah, mereka ni orang kaya, sumbang harta mereka, boleh. Tapi kita menggunakan apa yang kita ada untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dan untuk kita himpun bekalan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat nanti. Inilah pengorbanan hijrah.
Inilah perjuangan yang dilalui oleh Nabi dan sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cabaran yang pasti akan dilalui oleh orang yang beriman, yang matlamat dia adalah untuk menegakkan agama Allah. Dia akan berhadapan dengan cabaran dan ujian ini. Maka orang yang menghadapi cabaran, menghadapi ujian, dia ingat kisah-kisah hijrah Nabi, perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala cabaran yang dilalui itu insya-Allah dia mampu untuk melaluinya kerana melihat cabaran yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih besar daripada cabaran yang kita lalui pada hari ini. Jadi saya setakat itu untuk pusingan yang pertama. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua, dan moga-moga kita semua sentiasa dapat memperbaiki niat kita supaya apa yang kita buat setiap hari akan menjadi bekalan akhirat kita bersama, insya-Allah. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan jaza diucapkan kepada yang berhormat Ustaz Muhammad Azam bin Abdul Samad di atas penerangan yang panjang lebar itu tadi. Muslimin dan muslimat, jadi terjawablah sudah jawapan yang diutarakan kepada yang berhormat tadi. Bagaimana hijrah yang hakiki ini mampu menuju redha ilahi. Pokok pangkal dia duduk pada niat. Buatlah apa perbuatan kebaikan sekalipun, seandainya tidak ada niat yang tulus, tidak ada niat yang ikhlas, maka Allah tidak meredai pekerjaan kita itu. Jadi tuan-tuan, apakah niat? Maksud niat itu apa tuan-tuan? Niat qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi wa hiya ibadatun ma'nawiyatun famahalluha bil qalbi. Niat ni ialah kita qasad nak buat sesuatu disertai dengan perbuatan. Bagaimana kita nak solat, kita angkat takbir melakukan ibadat solat itu, maka hati kita qasad ta'arud, qasad ta'arud ta'yin. Jadi tuan-tuan, itulah niat. Dia merupakan ibadat yang maknawi, dan tempat niat itu adalah di hati. Jadi tuan-tuan, pada malam ini perbetulkan niat masing-masing. Kita mai malam ni niat kerana apa? Kerana ma'al hijrah ke ataupun kerana gulai? Kalau kerana gulai adik-adik, kita niat, aku niat malam ni memang nak pi program ma'al hijrah, tapi kalau depa jamu aku makan. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, begitulah kita pada pusingan yang pertama sebentar tadi berlalu masa yang panjang, dan kita akan terus bergerak kepada pusingan yang kedua. Sebelum saya pergi kepada pusingan yang kedua ini, saya nak bertanya dulu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan, kalau kita nak pergi ke satu tempat ataupun kita nak bermusafir ke satu tempat, kita nak pergi melancong, apa yang pertama sekali kita fikirkan apabila kita sampai di tempat yang kita nak tuju tu? Apa yang kita fikirkan? Yang pertama sekali kita fikirkan apabila kita sampai di tempat yang kita tuju, kita nak duduk di mana? Kita fikir tempat tinggal kita. Lah ni cuti sekolah, pakak berebut. Sebab apa? Baru lepas PKP, pakak nak pergi berjalan, cari habis hotel, homestay, chalet. Sebab apa? Sampai di sana ada tempat kita nak duduk. Bila dah sampai di sana, kita fikir pula tang mana nak makan. Bila dah dapat tempat makan, kita fikir benda apa pula nak makan. Itu kita. Tapi yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah ni, Rasulullah pergi ke Madinah atas perintah Allah Ta'ala, tapi tak tahu nak duduk tang mana lagi. Tak tahu nak duduk tang mana lagi. Sebagaimana dalam kisah Abu Ayyub Al-Ansari, iaitu penduduk di antara penduduk Madinah ni, mereka menerima kedatangan Rasulullah. Apabila Rasulullah sampai, semua pakat duk galang, wahai Rasulullah, singgahlah rumah aku. Pakat duk galang unta Rasulullah tu supaya berhenti, supaya Rasulullah boleh pergi rumah mereka. Tapi Rasulullah kata, tinggalkan, jangan buat macam tu.
Sehinggalah unta ini berhenti sendiri, maka disitulah tempat aku menginap. Lalu Abu Ayyub Al-Ansari ini berdoa, sungguh-sungguh ya Allah, bagilah unta Nabi ini berhenti depan rumah aku, bagilah unta ni berhenti depan rumah aku. Sampai betul-betul depan rumah, unta tu pun break, menyekak, break. Alhamdulillah, Allah kabulkan doa Abu Ayyub Al-Ansari, maka disitulah tempat Rasulullah menginap. Jadi tuan-tuan, pada pusingan yang kedua ini untuk ahli panel kita yang pertama, yang berhormat Ustaz Hanif. Ustaz, kenapakah tindakan awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila setibanya di Madinah, benda yang pertama sekali yang Nabi buat ialah Nabi membina masjid. Dan dalam masa yang sama, Nabi telah mempersaudarakan di antara Muhajirin dan Ansar. Muhajirin, orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dan Al-Ansar ialah penduduk Madinah yang menerima kedatangan Muhajirin serta Rasulullah. Jadi untuk itu Ustaz, dipersilakan. Muslimin muslimat mati sekalian, Nabi mengikut riwayat yang rajih, Nabi meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah pada 2 Rabiul Awal, bukan bulan Muharram, seperti mana semua pakar maklumi. Dan sampai selepas daripada bermalam 3 malam di Gua Sur, malam Jumaat, malam Khamis, malam Jumaat, malam Sabtu dan malam Ahad, Nabi bergerak menuju ke Madinah dan sampai di Quba. Sampai di Quba pada 8 bulan Rabiul Awal. Nabi buat masjid yang bila kita pergi umrah, kita akan dibawa ziarah ke Masjid Quba. Nabi waktu hidup baginda, hari Sabtu baginda akan pergi ke Masjid Quba, sama ada berjalan kaki ataupun naik kenderaan. Nabi sampai daripada Quba masuk ke kota Madinah pada 12 Rabiul Awal. Nabi lahir 12 Rabiul Awal, Nabi sampai kota Madinah 12 Rabiul Awal, Nabi wafat pun 12 Rabiul Awal. Bila Nabi sampai di kota Madinah yang asalnya adalah Yasrib, bertukar selepas itu menjadi kota Madinatun Nabi ataupun Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya, seperti mana Sayyidina Anas bin Malik menyebut bahawa hari kemasukan Nabi, kedatangan Nabi ke kota Yasrib itu, kota itu jadi bercahaya. Dan pada hari kewafatan Nabi, kota itu jadi gelap kerana cahaya yang ada pada Nabi dah tak ada. Tuan-tuan, perkara pertama seperti mana Tuan Polisi sebut, bahawa tindakan pertama yang Nabi buat adalah dengan mengenal pasti tapak masjid. Yang keduanya baginda mempersaudarakan antara Muhajirin dan juga Ansar. Dan ketika Nabi buat piagam Madinah, Misak Madinah, yang temeterai perjanjian dengan penduduk atau pewakil kabilah-kabilah termasuklah Yahudi di kota Madinah. Nabi SAW pilih satu tanah yang dimiliki oleh 2 orang anak yatim yang dikenali Sahal dengan Suhail bin Amru. 2 beradik ni anak yatim dan mereka dijaga oleh pak saudara. Nabi minta nak beli tanah untuk buat masjid yang ada sekarang, tapi kedua anak yatim tu kata mereka nak bagi, nak infak kedua tanah tersebut. Nabi tak mau, tuan-tuan. Nabi bukan jenis suka terima afri saja. Seperti mana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, apabila dimaklumkan bahawa dialah akan menemani Nabi dalam peristiwa hijrah, Sayyidina Abu Bakar dia persiapkan unta yang terbaik untuk Nabi, 2 ekor dengan untuk dia sekali. Tapi bila Nabi SAW bagi tahu kata dah boleh hijrah dengan izin Allah, Sayyidina Abu Bakar bagi tahu kenderaan dah siap dah wahai Rasulullah. Nabi bagi tahu kepada Sayyidina Abu Bakar dia akan bayar. Sayyidina Abu Bakar kata dia tak mau, dia sediakan cara percuma, tapi Nabi tetap bertegas nak bayar. Kalau kita, tuan-tuan, hak free lah kita nak, kan? Orang nak belanja, tapi Nabi tak sedemikian. Macam itulah berkaitan dengan tapak masjid untuk buat masjid di kota Madinah yang dimiliki oleh 2 anak yatim.
walaupun mereka selepas itu juga menginfakkan untuk pembinaan masjid tersebut. Masjid yang dibina secara gotong royong dan Nabi sendiri juga terlibat angkat batu. Dua angkut batu dengan sahabat. Nabi sebut, Allahumma la aisha illa aishal akhirah, Allahumma ansul ansab wal muhajirah. Tidak ada kehidupan yang sebenar melainkan kehidupan akhirat. Ya Allah, tolonglah golongan muhajirin dan juga ansar. Mereka bernasyid ramai-ramai dan riwayat menyebut keluasan masjid yang Nabi buat ialah seluas 100 hasta lebar dan juga panjangnya, beratapkan daun daripada daun pokok daun kurma, dibetiangkan dengan tiang batang kurma, dan ada 2 tiang yang dibuat daripada batu, berlantaikan pasir dan batu kerikil. Tetapi masjid yang sederhana sebegitu menjadi tempat para sahabat mendengar dan mendapatkan ilmu serta taujihat daripada Nabi. Masjid itulah juga Nabi menerima tetamu-tetamu negara. Bila orang-orang mai daripada negeri lain, daripada Habsyah contohnya, wakil-wakil daripada kerajaan walaupun bukan Islam, mereka dilayan, ditemui oleh Nabi dalam masjid baginda. Baginda juga merancang strategi perang dalam masjid, kerana dulu tak ada macam zaman kita ni, ada pejabat, ada bilik gerakan dan sebagainya. Masjidlah tempat segala-galanya. Masjid itulah juga menjadi tempat tumpang kepada alus sufah, orang-orang miskin di kalangan sahabat Nabi, yang mengikut riwayatnya paling kurang 70 orang sampai ke 300 orang. Mereka adalah orang miskin, tak berkeluarga, tak kahwin. Antaranya Sayyidina Abu Hurairah pada peringkat awal. Mereka menumpang dan makan minum mereka dibiayai oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu an. Tuan-tuan, masjid adalah tempat tumpuan bila orang Islam nak keluar. Bahkan dalam Islam, tuan-tuan, Nabi pesan bila pi nak perang di satu tempat, nak confirm adakah negeri itu, penduduk negeri itu masih beriman ataupun tidak. Pertama ialah Nabi pesan tunggu sampai subuh esok. Kalau sampai malam contoh, jangan perang, tunggu sampai subuh esok. Dengar tak azan dilaungkan? Kalau dengar azan, balik tak usah perang. Mereka tu masih beriman lagi, mereka masih lagi beriman. Bukan seperti mana yang didakwa, kata mereka dah pun murtad ataupun sebaliknya. Muslimin muslimat, kita Kedah ada 570 lebih masjid. Banyak, tuan-tuan, 570 lebih masjid. Masjid macam-macam lah. Kalau tuan-tuan awal dah ni, orang kenali Masjid Bushra kan. Kemarin ni JK Masjid Bushra kata dia pergi Negeri Sembilan. Pi orang tanya mai daripada mana? Daripada Merebuk. Orang tak kenal lagi. Abang tak mana Merebuk? Merebuk ni kontak asal seorang perasan hak masjid hak viral tu kah? Kan? Masjid viral. Dulu orang kenal tuan-tuan Merebuk ni dengan Muzium Ekologi Lamah Bujang. Lah ni orang kenal dengan Masjid Bushra. Tapi tuan-tuan, saya dengar pihak masjid nak buat masjid baru ni, Sungai Pel ni, masjid yang hebat, 6 juta lebih kalau tak silap. Kalau masjid tuan-tuan boleh buat lah, orang-orang Sungai Pel pakat tolong nanti orang pi Tindawai, pi dengan balik singgah tani semayang, mungkin surut Bushra tu. Kan? Kena. Tuan-tuan, kena usah. Masjid ni ada satu benda yang patut kita usahakan supaya ada dalam kampung kita dan kita dapat imarahkan. Kalau tuan-tuan pergi Turki, saya pun tak nak sampai pergi Turki lagi, tuan-tuan, tapi saya nak cerita apa yang saya pernah kongsi dalam kuliah sini. Di Turki ada satu masjid 400 tahun lebih dah, tuan-tuan. Masjid yang terbuka. Asal masjid tu dalam bahasa Turki, saya pun tak ingat dah nama dalam bahasa Turki, tapi kalau bahasa Melayu, seakan aku makan buah anggur. Makna dia seakan macam aku makan buah anggur. Apa cerita ni? Seorang jutawan, hartawan di Turki dulu, dia ni bila dia nak pergi pejabat, dia beli buah anggur. Beli buah anggur, mengikut riwayat pertama dia suruh pekerja hantar balik pergi rumah untuk anak isteri dia. Riwayat kedua kata dia sendiri hantar, lepas tu dia balik pergi pejabat dia. Lepas habis waktu pejabat, dia balik ke rumah dia nak makan tuntut anggur yang dibeli. Tanya isteri, isteri kata habis dah, makan pedia habis, biji pun tak tinggal kat dia, tak teringat kat tok laki. Tuan-tuan, si suami ni, laki orang kaya ni, dia punya kecewa dengan sikap anak bini dia, makan sampai tak tinggal sebiji pun untuk dia.
dia keluar dalam keadaan dia merajuk, dia pi tuan-tuan pi cari syarikat hartanah, tanya tanah hak terbaik yang hampa ada, harga berapa pun tak apa, tunjuk. Tuan-tuan depa pun tunjuk di satu kawasan bukit, tempat cantik, harga berapa pun tak apa dia kata. Dia beli tuan-tuan dan dia panggil kontraktor yang terbaik, dia suruh buat masjid. Tuan-tuan, bila masjid siap tuan-tuan, dia kata kalau dia mati pun dia puas hati. Anak bini dia tak ingat, dia kata kalaulah makan anggur sampai tak ingat kat dia, dunia ni boleh makan sampai tak ingat kat dia, di akhirat nanti kalau dia mati, dia kata anak bini dia nak ingat kat dia, nak buat kebaikan untuk dia, tak mungkin. Waktu dia hidup pun mereka boleh lupa kat dia. Cerita buat anggur je tuan-tuan. Kalau tuan-tuan balik, isteri buat perangai macam tu merajuk, tuan-tuan mai buat buah tabung masjid Sungai Peh banyak-banyak. Kalau isteri dengar, oi tok laki merajuk ni, merajuk makan gulai apa ni, gulai terkenal sini, gulai apa-apa, tuan-tuan dengar merajuk, suami mai buah duit dalam tabung masjid, merajuk lagi, beg merajuk banyak kali tak apa, beg kerap ngai mai tu. Kan pasal apa? Pasal masjid ni Datuk Hondin. Saya dengar cerita Datuk Hondin tuan-tuan, hari 4 Datuk Hondin berbelah masjid Datuk Hondin buat praktis Islam ke 20 lebih tuan-tuan. Masjid, kalau saya duduk pergi kuliah Langkawi, Tok Penghulu lama duduk di Langkawi kan, masjid Bawak Merah tuan-tuan. Masjid Bawak Merah tu Datuk Hondin pergi berubat seorang orang kaya jutawan Malaysia, suami kepada seorang artis. Dia Datuk Hondin bukan mau duit, dia tuan-tuan orang kaya, kalau panggil ceramah dia jangan bagilah duit, tapi ada kaedah nak bagi kat dia tuan-tuan. Orang kaya tu nak bagi sebagai hadiah, dia buah dalam poket Datuk Hondin, buah cek. Datuk Hondin tak tengok cek balik rumah, Kak Jah isteri dia bila nak cuci, ada cek, tengok cek ada Datuk tu bagi, tengok tuan-tuan 06 juta loh, juta tak rasa apa Datuk tuan-tuan. Dia pi ke Langkawi, orang sana cerita kata nak buat masjid, dia teringat, cek itu ada, bagi itu tuan-tuan. Cerita kat jutawan tu tuan-tuan tu mai tengok, betul suruh duk buat, dia bagi tambah tuan-tuan. Tetap Datuk, kalau tuan-tuan nak masuk Perlis lepas daripada kat Salang kot, masuk sepadan Perlis tuan-tuan, masjid lama, masjid apa saya tengok baru ni selalu singgah masjid, datang tu lah semayang. Masjid yang dibuat dalam keadaan harga yang murah, orang lain tak mungkin buat dengan harga tu, tapi masjid tu cantik elok. Orang pergi jumpa kontraktor, kata kami nak buat masjid macam ni juga, harga masjid, tak, dia kata ni harga khas untuk Datuk Hondin. Kan murah, tapi tuan-tuan orang Datuk Hondin ni dia suka buat masjid, walaupun tuan-tuan bukan dengan sama ada duit dia sepenuhnya ataupun duit orang ramai. Ada kawan ayah saya tuan-tuan, kawan-kawan, waktu ayah saya duduk, saya duduk jadi driver ayah pergi kuliah di masjid, satu masjid di Masjid Sungai Nebong. Dan Masjid Sungai Nebong ni dekat dengan tapak Mas Pesta, dah roboh, dah buat masjid baru 3 tingkat. Waktu ayah saya duduk pergi kuliah tu, saya duduk tengok ada seorang pakcik ni, dia ni rajin ikut kuliah ayah saya kata tu. Bila dia semayang, dia jari dia duk gerak 3 tu. Dia dengan kawan-kawan dia ni pergi jumpa Datuk Hondin, dia apa habaq kata dia semayang gerak 3. Waktu tu dia 2 bini duduk gerak 3, rupanya dapat jadi 3 sungguh kali semayang tu. Tuan-tuan, masjid tuan-tuan kena peridu. Saya ucap tahniah pada pihak masjid, Tok Imam dan juga EJK pegawai yang menghidupkan Masjid Sungai Peh ni. Alhamdulillah kan, dengan kerjasama daripada sokongan daripada mantan imam, ahli anak qaryah, Masjid Sungai Peh ni semakin dimakmurkan. Dan saya yakin kalaulah pakat-pakat tolong bangunkan masjid ni dengan masjid baru, insya-Allah tuan-tuan, kita akan sama-sama bincang lagi ataupun kita sembang kaitan dengan masjid baru ni. Yang kedua, persaudaraan. Tuan-tuan, Nabi buat persaudaraan di kota Madinah bukan sekadar muhajirin dengan ansar. Bahkan terlebih dahulu Nabi persaudarakan antara muhajirin dengan muhajirin. Nabi dengan Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat muhajirin sama muhajirin. Muhajirin dengan ansar, Nabi kumpulkan mereka di rumah Ummu Sulaim, rumah mak Sayyidina Anas, seramai 90 orang, 45 daripada ansar, 45 daripada muhajirin. Dan Nabi persaudarakan di antara dua kumpulan ni,
Disebutkan di dalam kitab-kitab sirah bagaimana Sayyidina Ja'far Nabi persaudarakan dengan Sayyidina Muaz bin Jabal. Sayyidina Abu Bakar Nabi persaudarakan dengan Kharijah bin Zuhair. Sayyidina Umar Nabi persaudarakan dengan Utban bin Malik. Sayyidina Osman Nabi persaudarakan dengan Aus bin Syabab. Sayyidina Bilal Nabi persaudarakan dengan Abu Ruaihah. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf Nabi persaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Sayyidina Salman Al-Farisi Nabi persaudarakan dengan Abu Darda. Imam Al-Bukhari meriwayatkan cerita menarik seperti yang Ustaz Azam sebut tadi. Cerita Sayyidina Abdul Rahman bin Auf bila dia dipersaudarakan dengan Sayyidina Sa'ad bin Rabi'. Sayyidina Sa'ad jumpa dengan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dan dia sebut kepada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, aku ni, kata Sa'ad, adalah orang paling kaya di kota Madinah ni. Aku orang paling kaya di kota Madinah ni. Lah ni separuh harta aku bagi kepada kamu. Dan aku ada 2 orang isteri, mu tunjuk yang mana mu berkenan, aku akan ceraikan dia. Habis iddah, mu kahwinlah dengan dia. Tapi apa jawapan Sayyidina Rahman bin Auf? Barakallahu fi ahdika wa malik. Moga-moga Allah memberkati pada keluarga dan juga harta bendamu. Dullani ala suq, tolong tunjuk market tak mana. Sayyidina Rahman minta, tuan-tuan, walaupun diberi tawaran sebegitu hebat dari Sayyidina Sa'ad. Sayyidina Sa'ad ni kaya tak kaya, tuan-tuan, harta dia tak di luar rumah, dia habaq kat orang Madinah, siapa nak ambil tak ada habaq kat dia. Itu kaya betul ya, tuan-tuan. Kalau zaman kita buat macam tu lah, tuan-tuan, macam Kasim Baba angkat lori terus, habis kat dia seorang. Tapi sahabat zaman tu, tuan-tuan, yang pemerlukan mai ambil takat keperluannya, dia ingat kat sahabat lain yang susah. Sahabat kaya buat sampai terang tu. Sayyidina Rahman, tuan-tuan, jadi kaya, dipersaudarakan oleh Nabi. Saya pernah baca, tuan-tuan, bagaimana dibuat pengkaji daripada Jepun tentang kekayaan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Tuan-tuan, kalau dinilai, ni kira hampir 20 tahun lepas saya baca cerita ni. Kalau dinilai, dianggarkan dengan ringgit, tuan-tuan, kekayaan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf sebanyak 12 bilion ringgit. Tuan-tuan, ni bakal ahli syurga yang Nabi sebut, calon ahli syurga. Tapi bilion Sayyidina Abdul Rahman, tuan-tuan, bukan sebarang orang kaya. Sahabat-sahabat ni orang kaya, tapi kekayaan yang menyebabkan mereka layak untuk masuk ke syurga. Muslimin muslimat mati sekalian, persaudaraan ni juga, tuan-tuan, Nabi bawa sampai ke medan perang. Dan perang Uhud, bila mana dikebumikan sahabat-sahabat yang mati syahid, Nabi kata, sahabat ni kebumi dengan sahabat ni, pasal mereka bersaudara, mereka ni berkawan baik, berkawan daripada atas tanah sampai dalam tanah, tuan-tuan. Dan kita di dunia ni, kita hidup, kita carilah, tuan-tuan, sahabat-sahabat, saudara-saudara yang baik, supaya mereka dapat tolong bagi syafaat mereka untuk kita di akhirat nanti. Ulama-ulama, tuan-tuan, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ibn Jauzi pesan, kalaulah mereka tak ditemui dalam syurga, tolonglah cari mereka, tolonglah keluarkan mereka daripada tempat yang tak elok tu untuk bersama dalam syurga. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman tu bersaudara. Dan moga-moga, tuan-tuan, kita orang Islam di Malaysia bersaudara, bersatu untuk jaga hak kita di tanah air kita ni. Kita jaga, tuan-tuan, hak kita, bukan takat tanah, bahkan penguasaan kita dalam negara kita ni. Jangan berpecah belah. Orang yang akan tepuk tangan, orang yang akan ambil peluang tu, kerana ni semua adalah benda yang penting untuk kita jaga agama kita, supaya generasi yang akan datang dapat terus beramal dengan agama yang dianutui ini. Muslimin muslimat, moga-moga masjid ini dapat diimarahkan, dan kita ada orang yang ada hati bila dengar kata ada masjid nak buat, kita cepat-cepat masuk ataupun bagi sumbangan supaya ada saham untuk kita di akhirat. Dan kita jagalah persaudaraan sesama kita untuk kita dapat saling tolong menolong di akhirat nanti, bagi mendapat tempat yang baik di akhirat nanti, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada yang berhormat Ustaz Hanif di atas jawapan yang panjang lebar itu tadi. Jadi tuan-tuan, malam ni untung untuk imam kita, Ustaz tolong kempen dekat dia, kan? Lega tu imam masa, kan? Tak payah cakap banyak dah. Ustaz tolong kempen untuk kita bagi pembinaan Masjid Al-Fatimah
karya kampung Sungai Pe ni. Jadi tuan-tuan, adakah salah? Tak salah tuan-tuan. Sebab apa? Masjid yang kecil ni kita nak perbesarkan lagi bagi menampung keperluan-keperluan pada masa kini dan untuk generasi yang akan datang. Kita lihat Masjid Nabawi yang Nabi bina pada asasnya hanya dengan pelepah kurma dan batang-batang kurma. Tetapi hari ini kalau tuan pergi Madinah, lihatlah betapa luasnya Masjid Nabawi yang dibina. Kerana apa? Kerana masjid ini adalah tempat perpaduan, tempat menyatu ummah. Kita seronok tengok Masjid Sungai Pe hari ini. Anak-anak muda, golongan-golongan muda penuh mai. Kita tengok program korban hari itu. Penuh geng muda mai buat aktiviti korban. Lepas tu depa tayang pula kat kita, mandi kolam, kecebum, terjun. Depa tunjuk kat kita. Tak ajak pun. Jadi geng-geng muda jangan lari daripada masjid ini. Kapit rapat dengan panjang kita. Sebab apa tuan-tuan? Salah satu jaminan yang Allah Ta'ala kata, salah satu jaminan daripada Nabi SAW, salah satu golongan yang akan dipayungi di padang mahsyar nanti ialah golongan muda yang hatinya terpikat dengan masjid. Jadi golongan muda, teruskan usaha anda untuk menyemarakkan lagi, mengimarahkan lagi masjid kampung kita ini. Dan tak dilupakan juga golongan-golongan yang bertambah usianya. Kita bagi sokongan kepada mereka. Lepas ni, selepas program-program Tok Iman nak bawa mereka pergi Kuala Mu ke mandi sungai apa, kita jangan halang, kita support. Sebab apa? Itu jiwa mereka. Itu jiwa mereka. Jadi oleh kerana masjid ini sebagai tempat untuk menyatu ummah, tempat untuk kita melaksanakan aktiviti-aktiviti percambahan ilmu, maka generasi anak cucu kita pada masa akan datang akan celek minda mereka, akan bertambah ilmu mereka. Supaya apa? Apabila anak-anak kita ilmunya penuh di dada, maka mereka lah yang akan menerajui kepimpinan masjid pada masa akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, untuk soalan yang seterusnya, saya kira ini adalah pusingan yang terakhir. Mungkin selepas Ustaz Azam menjawab soalan yang terakhir ni, mungkin kita akan ada sesi pergulungan hanya beberapa minit. Jadi soalan ini Ustaz, kalau kita lihat hari ini daripada kalangan anak-anak muda kita ataupun umumnya umat Islam pada masa kini, kegemilangan mereka tak seperti mana dulu. Bagaimana selepas berlakunya hijrah, umat Islam berkembang pesat, bahkan dapat menakluk sebahagian daripada 1/3 daripada dunia, dan Islam itu berkembang dengan pesat. Hasil daripada apa? Kegemilangan umat Islam pada ketika itu. Tetapi hari ini umat Islam nampaknya semakin mundur. Jadi dengan peristiwa pada malam ini kita membicarakan tentang hijrah. Jadi bagaimanakah hijrah yang kita dapat ambil tauladan daripada peristiwa ini untuk kita mengembalikan kegemilangan umat Islam pada masa kini? Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Tuan Moderator. Panjang lebar kita bincang tentang hijrah dan bagaimana dengan hijrah ini untuk kita mengembalikan kegemilangan Islam. Yang semua kita tahu, peristiwa hijrah inilah merupakan fasa baru kepada kegemilangan Islam. Daripada ditindas di Mekah, daripada yang menyokong Islam di waktu itu di kalangan al-dhaif, mereka yang lemah. Tetapi apabila hijrah ini merupakan fasa penting kepada kegemilangan dan pengembangan dakwah Islam yang lebih luas. Tuan-tuan, kalau kita dengar daripada apa yang telah pun dijelaskan oleh Muhammad Ustaz Hanif tadi, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam
bukan hanya di peringkat awal mempersaudarakan antara muhajirin, kemudian sebelum Nabi hijrah, Nabi menyatukan Aus dan Khazraj. Tuan-tuan, Aus dan Khazraj sebelum menerima Islam, mereka perang saudara. Yang duduk satu negeri, Yathrib, tapi berbalah antara satu sama lain. Bukan 10 tahun perbalahan, bukan 60 tahun, tapi berbalah. Dalam riwayat sirah menyebut 200 tahun perbalahan, peperangan yang berlaku di kalangan mereka lebih daripada 200 tahun. Perang sungguh. Tapi dengan Islam menyatukan mereka. Mereka menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan menjemput Nabi. Kita baca sirah sebelum hijrah, dia ada Bai'atul Aqabah, Bai'atul Aqabah Ula, Bai'atul Aqabah Thani, Al-Thaniyah, pertama dengan 12 orang yang juga yang mai daripada Aus Khazraj, mai buat haji di Mekah. Haji cara itulah waktu tu. Kemudian tahun berikutnya 73, dia sebut 75 orang mai. Mereka mai beriman dengan Nabi dan menjemput Nabi Muhammad untuk ke Madinah. Nabi hijrah, Nabi menyatukan. Sebelum itu Aus dan Khazraj, dan bila hijrah antara Muhajirin dan Ansar. Hijrah titik mula kepada kegemilangan Islam, dan itulah yang kita boleh ambil iktibar apabila Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran. Dan ayat ini juga tuan-tuan ditujukan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Aus dan Khazraj. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum ila akhiril ayah. Apabila ni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dah pun berada di Madinatul Munawwarah, ada di kalangan Aus dan Khazraj ini dah Islam, dah dipersaudarakan. Tapi biasalah duk cerita kisah-kisah lama perang dulu, cerita kawanu, cerita apa-apa, sehingga hampir nak menimbulkan perselisihan. Cerita lama, cerita perang, duk kata kat kawan, duk kata kat ni lah yang lama-lama tu, mungkin macam-macam. Allah turunkan ayat ini. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Kegemilangan Islam, kekuatan Islam terletak pada umat Islam yang bersatu kerana Islam, bersatu untuk menyelamatkan Islam, bersatu untuk mendaulatkan Islam. Tak ada kerana lain. Barulah Islam akan gemilang seperti mana yang telah ditunjukkan oleh sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di peristiwa hijrah sebagai titik mula dan seterusnya. Kedua, daripada peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lihat di samping asas Islam yang menjadi asas kepada perjuangan kesatuan umat Islam, yang ketiga adalah perancangan. Mesti merancang, mesti ada organisasi bergerak secara yang terancang, bukan boleh ikut dan. Kemenangan Islam
bukan kerana kebetulan. Bahkan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana ikhtiar dan pertolongan daripada Allah. Hijrah berlaku selepas daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tuan-tuan, kita baca kalau sirah Nabi, Isra' Mi'raj dulu baru hijrah. Lebih kurang setahun. Ada riwayat sebut setahun lebih. Isra' Mi'raj, Nabi diperjalankan daripada Mekah ke Palestin, Baitul Maqdis, jauh. Kemudian diangkat ke langit, lagi jauh. Tapi berlaku dalam tempoh tak sampai semalaman peristiwa tu, walaupun jauh. Hijrah hanya daripada Mekah ke Yathrib yang perjalanan jaraknya lebih kurang 500 batu, lebih dekat daripada Mekah nak pi Baitul Maqdis, naik ke langit. Tapi pasal apa hijrah ambil masa lama, ambil masa berhari-hari, lebih kurang 10 hari. Tadi Ustaz Anip sebut 2 hari bulan keluar sampai ke Yathrib 12 hari bulan. Awak Allah tak mempermudahkan? Buruk dah ada waktu tu. Menunjukkan kepada kita untuk kekuatan, kegemilangan Islam itu, umat Islam kena meletakkan paksi Islam, kena bersatu dan kena merancang. Dia bukan jadi tiba-tiba, bukan bila Allah perintah Nabi, Nabi terus keluar. Tak. Siang hari, waktu tengah hari, Nabi mai dah bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, Allah perintah untuk kita hijrah. Nabi beritahu. Sayyidina Abu Bakar kata, adakah Allah perintahkan aku untuk teman kamu? Seronok. Sayyidina Abu Bakar seronok untuk menemani Rasulullah pada hijrah. Malam hijrah, bila Nabi mai jumpa Sayyidina Abu Bakar, mereka merancang untuk hijrah. Nak duduk di Gua Sur bukan tiba-tiba, perancangan. Sebab tu yang terlibat hijrah Sayyidina Abu Bakar. Kita baca sejarah, kalau dalam kitab Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti Fiqh Sirah, dia sebut seolah-olah hijrah ni dia ada macam urus dia dia. Ada yang bekalan makanan, ada yang penunjuk jalan, ada yang meneman, ada yang jadi spy hantar berita, ada yang apa dia ni cuci, tak mau bagi nampak kesan tapak kaki. Sayyidina Abu Bakar teman. Sayyidina Ali melengahkan musuh bila dia tidur di tempat baginda Rasulullah, tempat tidur. Esoknya bila Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar berada di Gua Sur, Sayyidatina Asma hantar makan. Kalau tak rancang awal, tentu tak ada makanan. Abdullah bin Abu Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar, selama 3 hari Nabi duduk di Gua Sur, tugas dia mengintip di Mekah. Setiap pagi tengok apa orang Mekah rancang nak bunuh Nabi, nak pi tang mana, nak cari tang mana. Lepas setiap pagi dia dengar, dia pi cerita kepada Nabi dan Sayyidina Abu Bakar, ni musuh hari ni lepas nak cari tang ni, hari ni lepas dah jauh. Contoh, bila dia pi cerita, tentulah padang pasir, tapak kaki akan lekat. Sayyidatina Asma hantar makan, Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar hantar berita, ada kesan tapak kaki. Amir bin Fuhairah, hamba yang mengembala kambing Sayyidina Abu Bakar, ditugaskan untuk ikut jalan tu. Setiap kali mereka mai, ikut dengan kambing. Kesan tapak kaki tu, bila kambing mai, orang tak boleh nak cari,
Tak nampak kesan. Makna dia mesti ada perancangan. Macam tuan-tuan bila kita nak buat masjid, bukan boleh tu imam umum saja macam tu saja. Ada mesyuarat, ada jawatan kuasa, siapa nak buat plan, nak tengok plan mana hak elok, nak dapat kelulusan, kemudian akaun bank yang mana, merancang. Dan insya-Allah bila ada perancangan, ada usaha, Allah Subhanahu wa taala akan tolong. Asas Islam, penyatuan umat Islam, perancangan yang mesti dilaksanakan, dan yang keempat, yakin dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu ada kepada umat Islam. Tadi pun disebut oleh pengerusi tentang biasanya lah ni hak doa imarah masjid ni hak yang orang-orang lama, payah kadang-kadang kita nak jumpa anak-anak muda. Hak orang lama ni kita yakin mereka imarah masjid ni sejak muda. Kalau kita baca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ni, nama-nama yang kita sebut tadi tuan-tuan semua orang muda. Sayyidina Ali, Asma, Abdullah, Amir bin Fuhairah, di kalangan orang-orang muda yang membantu hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga orang bukan Islam yang Nabi tugaskan dia untuk menunjuk jalan, pi jalan jauh tu, jalan pantai, arah nak pi Madinah sebelah kanan contohlah, tapi Nabi hijrah pi ke sebelah kiri dulu, ke sebelah Yaman, sebab nak pi jalan jauh, sebagai suatu perancangan supaya musuh tak jangka jalan yang akan dilalui. Nama Abdullah bin Uraiqib, orang bukan Islam, tapi boleh tolong. Yang boleh tolong bukan orang bukan Islam yang menentang Islam. Jadi tuan-tuan sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka kita sebagai umat Islam, kita perlu memastikan bahawa Islam menjadi asas dalam kehidupan kita, dan penyatuan umat Islam mesti berlaku, barulah akan berlaku kegemilangan Islam di zaman baginda Rasulullah dan pada setiap zaman. Dan penyatuan inilah yang kita kena usahakan. Tadi pun Yang Berhormat Ustaz Anik sebut, kalau kita pecah, kalau kita berpecah, menguntungkan kepada pihak-pihak musuh, khususnya yang tak mau Islam itu bangkit dan Islam itu menang. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Ustaz Muhammad Azam bin Abdul Samad di atas huraian yang panjang itu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dua pusingan forum perdana kita pada malam ini cukup memberi pencambahan ilmu dan maklumat kepada kita. Moga-moga apa yang kita kongsikan pada malam ini akan mendapat rahmat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, jangan kita beralih lagi, kerana kita ada lagi satu pusingan, iaitu pusingan rumusan. Jadi untuk bahagian rumusan ini, saya akan minta untuk kedua-dua orang ahli panel kita untuk tidak memajang kalam, hanya beberapa minit saja Ustaz. Jadi untuk ahli panel kita yang pertama, Yang Berhormat Ustaz Anif, pada malam ini juga bersempena dengan forum perdana Ma'al Hijrah ini, Tuan Imam kata mereka akan melancarkan pelancaran kutipan dana pembinaan Masjid Baru Al-Fatimah Kampung Sungai Pe ni. Jadi kos pembinaan lebih kurang 6 juta. Jadi untuk rumusan perkara ini, maka saya mempersilakan kepada Yang Berhormat Ustaz Anif. Terima kasih Namusi, 5 minit insya-Allah. Muslim muslimat, hijrah sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, wal muhajiru man hajaran man hajara ma nahallahu an. Dan orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan apa yang Allah tegah terhadapnya. Hadis lain riwayat Imam Ahmad, wal muhajiru man hajarul qataya wal zunub. Orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan
kesalahan-kesalahan dan juga dosa-dosa. Moga-moga hijrah kita di zaman ini kita kait ataupun kita hubungkan kembali hubungan kita dengan Allah, dengan Nabi. Kita hayati hidup kita beragama. Kita tinggalkan perkara-perkara yang menyebabkan hilang nilai kita sebagai orang beriman. Jauhkan diri daripada dosa dan kita menambahkan kebaikan-kebaikan yang sepatutnya kita rebut. Antara kebaikan yang boleh kita rebut seperti yang kita sebut tadi ialah perancangan pihak masjid untuk buat masjid baru. Tuan-tuan, Nabi sebut sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu an, baginda Nabi SAW bersabda, man bana masjidah yabtaghi bihi wajh Allah banallahu lahu baitan fil jannah. Sesiapa yang membina masjid kerana Allah, maka Allah akan membina untuknya istana di dalam syurga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis lain riwayat Imam Tirmizi, Nabi SAW bersabda, man bana lillahi masjidah saghiran kana aw kabira banallahu lahu baitan fil jannah. Sesiapa yang membina masjid kerana Allah Ta'ala, sama ada kecil maupun besar, maka Allah Ta'ala akan membina istana untuknya di dalam syurga. Muslim-muslimat, buat masjid perlukan kos, dan kita mungkin tak boleh nak biayai satu masjid. Tapi tuan-tuan penduduk Sungai Pe, Korea Sungai Pe ni kena niat, kalau aku kaya, aku ada duit 6 juta, aku nak bagi seorang je. Boleh niat, dapat pahala niat tu pun jadi dah. Jangan tak niat langsung tuan-tuan. Niat kan, bercita-cita kalau aku ada duit banyak tu, aku yang akan bagi semua. Kalau semua pakat nak bagi, penduduk Sungai Pe pakat nak bagi seorang 6 juta, tu dia puas hati kan. Tapi hakikat tak mampu. Tapi kena ada niat tuan-tuan. Yang keduanya, kalau selain daripada niat, kita kena tolong habaq ke orang, kempen lah. Kita mungkin tak boleh bagi banyak ataupun tak boleh bagi langsung, pasal kita pun tak pernah cukup untuk sara diri dan keluarga. Tapi peluang untuk dapat kebaikan ni jangan lepas dan jangan kita abaikan. Kerana Nabi sebut, man dalla ala khairin kafa'ilih, orang yang tolong tunjuk, tolong kempen, habaq ke orang dengan suatu kebaikan, maka dia dapat pahala macam orang tu yang buat. Macam orang tu juga, kita habaq kat adik-beradik, kat kawan, masjid Sungai Pe nak buat masjid, oh tu kah, dia mai bagi 1000, walaupun tak habaq kat kita, dia bagi 1000 tuan-tuan, kita dapat pahala sama dengan dia, pasal dia boleh mai bagi tu dan tahu pasal melalui kita. Jangan lepas. Ada anak muda, siapa-siapa ada Facebook, kempen, habaq lah kat adik-beradik, kat kawan, follower dalam Facebook, supaya kita tak terlepas peluang untuk dapat kebaikan-kebaikan yang disediakan. Jadi terlalu banyak kelebihan dan fadilat kalau kita terlibat untuk pembinaan ini, dan biarlah kita ada saham, tak kecil ataupun besar kan. Biarlah kita juga bila terdiri masjid nanti, masjid saya tengok plan memang cantik tuan-tuan, menarik, dan moga-moga kita juga mengimarahkan masjid satu hari nanti. Saya seperti mana yang saya sebut tadi, anak muda di Sungai Pe ni alhamdulillah mengimarah, menghidupkan masjid Sungai Pe, membantu Tok Imam dan juga pihak EJK kan. Ada orang main dengan saya ke masjid ni, bila mereka tengok hak azan, tengok anak muda duk cuci, apa kata masjid ni anak muda duk main. Saya kata masjid ni antara masjid contoh. Kalau masjid Bushra, orang tua-tua bersama dengan Tok Imam muda, orang tua-tua kalau sebut tua-tua tak boleh kan. Masjid Sungai Pe ni kelebihannya orang muda kan, membantu Tok Imam pun muda lagi, alhamdulillah. Jadi kebaikan ini perlu diteruskan dan ambillah peluang kan. Saya tak tahulah buka kedai itu masjid duk buka tanah wakaf ustaz, sekaki RM20, tak pernah orang buat kerja, sekaki RM20 tanah wakaf. Baik sungguh masjid ni kan. Jadi beruntunglah siapa yang dapat beli awal itu ni. Mana nak cari tuan-tuan sekaki RM20 benar tu. Tapi habis dah kot ustaz tu. Tak lagi. Oi, ada lagi tuan-tuan. Ustaz Azam lagi kan. Jadi muslimat, azamlah. Azam, kita pun panggil Ustaz Azam malam ni main nak bagi kita ada kan. Moga-moga kita tak lepaskan peluang untuk pembinaan masjid. Yakinlah bila kita buat, tuan-tuan nak tahu terang mana hebatnya kebaikan sedekah ni,
Bila mati baru tahu. Mati dulu baru tahu. Masalahnya kalau kita mati kita tak boleh nak abang balik mai, tak peraya. Tapi melalui sabda Nabi, melalui apa yang disebutkan tuan-tuan dalam kitab-kitab, yakinlah kebaikan ini kita akan dapat dan perlu kita rebut. Jangan lepas peluang walaupun sikit yang kita mampu berikan. Wallahu alam. Terima kasih atas jemputan pada malam ni dan terima kasih pada Muhammad Ustaz Azam juga yang sudi untuk turun mai ke Dun Cendawai ini. Moga-moga dapat manfaat kami tumpang daripada ilmu yang disampaikan oleh Muhammad Ustaz Azam. Wallahu alam. Baik, saya teruskan kepada Ustaz Azam untuk membuat kesimpulan pada malam ini barang 2-3 minit. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurusi, sidang hadirin muslimin muslimat kasih sekalian. Hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasil hijrah dirinya negara Islam yang pertama, Madinatul Munawwarah. Dan kita semua tahu di Madinah lah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan segala perintah Allah berhubung kait dengan semua aspek hidup. Melaksanakan apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau hari ini kita yang jauh daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ada pada kita adalah Al-Quran. Al-Quran pernah dijelmakan dalam bentuk pelaksanaan dalam semua aspek. Sama ada ibadahnya, jual belinya, undang-undangnya, kehakimannya, jihadnya, semua Nabi sallallahu alaihi wasallam dah pernah laksana. Kalau dulu orang duk kata kita tak boleh nak laksana kerana masyarakat kita majmuk. Tapi tadi pun Ustaz ni sebut bila Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, ada Aus, Khazraj yang dah meluk Islam. Ada Muhajirin yang sudah Islam, tapi ada kabilah-kabilah lain yang belum lagi Islam, dan juga ada Yahudi yang bukan beragama Islam. Maknanya Madinah juga pada waktu Islam didaulatkan dalam keadaan ia majmuk. Jadi tuan-tuan, sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang penting kepada kita sebenarnya adalah Islam itu didaulatkan, kuasa politik umat Islam mesti disatukan dan umat Islam barulah boleh mencapai kemenangan. Kalau kita berpecah, musuh-musuh Islam akan mudah untuk bukan hanya mengambil kepentingan ekonomi, tapi bila mereka dapat kuasa politik, mereka akan dapat semua. Dan inilah yang kita bimbang, kita akan menagih simpati di tanah air kita sendiri. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Terima kasih atas jemputan, moga-moga memberi manfaat. Lepas ni pun saya dah habaq Ustaz Anip, nak biar derau Ustaz Anip pun kena pergi jugaklah Dun Sungai Limau untuk program yang kita akan susun. Sekian, mohon maaf atas silapan dan kelemahan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada Ustaz Azam dan kepada khususnya kepada kedua-dua orang ahli panel kita pada malam ini kerana sudi mereka bertandang ke masjid kita pada malam ini. Jadi dengan berakhirnya pergulungan daripada Ustaz Azam tadi, maka majlis kita pada malam ini sudah berada di penghujungnya dan saya tidak berhajat untuk memanjangkan kalam, cuma secepis untuk kita pada malam ini, walau sebanyak mana, walau tak banyak pun kita bawa balik pada malam ini, tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, buatlah benda yang baik walaupun sekecil mana pun kebaikan tersebut, kerana barangkali pada kebaikan yang kita buat itu ada redha Allah Subhanahu wa taala padanya, dan tinggalkanlah sekecil mana sekalipun benda maksiat, kerana barangkali benda kecil yang maksiat itu ada padanya murka Allah Subhanahu wa taala. Untuk akhir kalamnya, saya bagi pihak moderator ingin memohon maaf
kepada tuan-tuan dan puan-puan sepanjang acara majlis pada malam ini. Tidak dilupakan juga kepada seluruh ahli jawatan kuasa, ucapan terima kasih diucapkan. Andai ada tersalah kata, tersilap bicara, terbelit fakta, maka moga-moga mendapat keampunan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.